tengok objek P. Objek P 12 km per jam dan objek Q ialah 8 meter per saat. Jadi macam mana kita nak kirakan kelajuan? Siapa tahu unit untuk kelajuan? Siapa tahu unit untuk kelajuan? Macam mana kita nak cari kelajuan? Apa dia punya rumus dia? Jarak bahagi masa. Betul tak betul? Betul tak betul? Unit rumus untuk mencari kelajuan. Jarak bahagi masa. Okey. Right, jadi macam mana kita nak cari kelajuan untuk P? Okay, mula-mula untuk cari kelajuan untuk P, kita tengok dia punya kelajuan ialah 12 km per jam. Jadi kita tulis dulu, 12 km ialah jarak per bahagi jam. Maksudnya 12 km bahagi 1 jam. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi kita kena tengok yang Q pula. 8 meter per saat. Okay, 8 meter per saat. Jadi 8 bahagi 1 saat. Okay, maksudnya 8 meter per saat. Jadi sekarang ni kita kena samakan unit P dengan Q. P tadi kilometer per jam, Q meter per saat. Jadi kita tukarkan unit P kilometer per jam tu kepada meter per saat. Jadi macam mana nak tukar? Macam mana nak tukar? Okay. Kita tulis dulu 12 km bahagi 1 jam. Okey, sekejap cek dulu sharekan satu lagi. Ni, sekejap ya. Okey. Ni dengar suara cikgu Right. Mula sekali tadi, laju jarak bahagi masa. Jadi untuk P 12 km per dengan 60 meter. Okay, 60 minit pula. 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Okey. Nampak dekat cikgu punya ni Right. Suara cikgu dengar clear tak? Tu dengar double suara. Tak jelas. Okey. Tak apa, tengok dulu dekat yang cikgu sharekan ni. 12 km per 60 minit. Okey, jadi macam mana kita tukarkan kilometer kepada meter dulu. Okey. Right, tak apa. Ada problem sikit dengan laptop hari ni. Okay, tengok dekat yang cikgu ada share satu screen yang pada Rahim tu juga tu. Okay, 12 per dengan 60 minit kita tukarkan kepada meter per saat. Jadi 12 kilometer kepada 12,000 meter. Bahagi dengan 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi 60 minit kita darabkan dengan 60 saat. Sama dengan 3,600 saat. Jadi kita mudahkan, kita akan dapat berapa jawapan dia? Dapat berapa tu jawapan dia? Yes, 3.33 meter per saat. Itu untuk P.
Jadi untuk Q pula dia dah bagi 8 meter per saat. Kita tak payah nak kira dah. 8 meter per saat. Jadi yang mana laju antara P dan Q? Q lagi laju. Okey, betul. Sebab Q pergi 8 meter per saat. Lagi panjang jarak dia daripada P. P tadi 3 meter sahaja kan. Okay, jawapan dia ialah Q. Alright. Lepas tu kita tengok soalan seterusnya. Okey, diberi P nisbah Q sama dengan 5 nisbah 9 dan P tambah Q sama dengan 182. Cari nilai Q. Macam mana nak cari nilai Q? Mula-mula sekali, okey, kita tengok, kita tuliskan P tambah Q bersamaan dengan 182. Okey, dan sebelah dia kita tulis pula 5 tambah 9. Macam mana kita nak cari? P tambah Q sama dengan 182. 5 tambah 9 pun bersamaan dengan 182 dah juga kalau kita ikutkan nisbah dia kan. 5 nisbah 9. Jadi 182 bahagi dengan ni. 5 tambah 9. Kan? 5 nisbah 9 sama dengan P tambah P nisbah Q ataupun P tambah Q. Okay, ni ialah 14. 182 bahagi dengan 14 dapat berapa? 104. Okey, dapat 13. Betul? Jadi, macam mana kita nak dapatkan nilai P dan nilai Q? Kita kena darabkan. Betul tak? Kalau P sama dengan 5, jadi 5 darab dengan 13. Darab 9. Okey. 9 darab dengan 13 untuk dapatkan nilai Q. Okey, jadi jawapan untuk P berapa? Siapa dapat nilai P dan siapa dapat nilai Q? 117 tu P ke Q? Q, okey. Jadi P ialah berapa? Q ialah 117, P ialah 70. Okey, betul. Okey, semua dapat jawapan yang sama ke? Ataupun ada yang tak faham? Alright. Okey, kita tengok soalan seterusnya pula. Dah dapat nilai P dan Q. Okey, ini ialah satu heksagon. Okey, heksagon. Tengok ni, tengok ni soalan 22A. Okey, ada satu rajah, okey, ada JKL garis lurus, ini ialah JKL. Okey, disuruh cari nilai X dan nilai Y. Macam mana nak cari nilai X dan nilai Y? Mula-mula sekali kita tengok maklumat yang dia bagi. Dia ada garisan serenjang ni, garisan selari dengan JKL ni. Nanti dia ada tanda anak panah ni ialah selari maksudnya. Jadi ini ialah 100. Bermaksud sudut DJK ni berapa? Kita nak cari X kan? Okay, satu garisan lurus bersamaan dengan 180 darjah. Okey, dia dah bagi sudut di sebelah X ialah 65 darjah. Okey, ada sudut tak tahu nilai dia X dan sebelah lagi kita tak tahu berapa. Macam mana nak cari nilai yang dekat JK ni? Sebelah X yang belah kiri ni. Sudut ni ialah sudut bersebelahan, betul tak? Bersebelahan ke bertentangan? Okay, kalau di sini 100, dekat sini ialah 80. Okay, nilai dekat sini ialah 80. Di sini ialah 100, sini ialah 80. Sebab tambah dua-dua akan dapat nilai 180. Kenapa sini 80? Sebab ini ialah garisan selari. Okay, jadi bila nilai dekat sini ialah 80, kat sini ni, bermaksud X ni kita nak cari macam mana? 180 untuk satu garis lurus, tolak nilai 80, tolak nilai sudut 65 darjah. Jadi kita akan dapat nilai X. Okay, X berapa?
X nilai 35. Dapat tak? Okey, Maisara dapat. Jadi kita tengok nilai untuk Y pula. Macam mana dapat nilai Y? Okey, kalau dekat ni, K ni, sudut dekat K ni ialah 65. Sudut dekat sebelah K ni berapa? Yang dekat yang melengkapkan sudut Y. Ni sudut selari kan? Ni garisan selari kan? Jadi kat sini ialah 115. Okey, sudut pusat ialah 360. Okey, jadi nak dapatkan nilai Y 360 darjah tolak dengan 115. Jadi awak akan dapat 245 untuk Y. Okey, betul. 245 nilai sudut Y. Okey. Right, kita tengok soalan selanjutnya. Dapat tak, ada yang tak faham ke? Muhammad dan Suha baru masuk. Okey, kita dah buat soalan nombor 22. Okey, Muhammad dan Suha. Terus tengok 22B. Okey. Ini menunjukkan satu heksagon sekata di atas satah mengufuk. Okey, ini dia nak tanya sudut dongakan dan sudut tunduk. Jadi macam mana kita nak kira sudut dongakan P dari Q? Kita boleh nampak, okey, kita dekat Q. Okey, dongakan ke arah P. Jadi sudutnya ialah, apa sudut dongakan P dari Q? Sudut dongakan P dari Q ialah sudut apa? Sudut PQT lah, betul tak? Kita berada dekat Q. Jadi kita kena tengok sudut aras mata, aras mengufuk. Okey, pada sudut mengufuk ialah daripada P ke Q ke P. Okey, sudutnya dekat PQT di sini. Okey, kat sini. Boleh tak? Inilah sudut dongakan. Okey, jadi kalau sudut tunduk pula, dia kata sudut tunduk U dari S. Okey, U dari S. Kita berada di S. Okey, kita berada di S. Macam mana nak tahu sudut tunduk dia? Ni mengufuk, garisan mengufuk TS. Okey, kita dekat S, kita tengok ke arah U. Okey, andai kan ada satu garisan daripada S ke U, garisan putus-putus. Okey, jadi sudut tunduk dia ialah antara P, S, U. Okey, tengok anak panah cikgu yang dekat soalan tu. Okey, dia punya sudut ialah P, S, U. Sebab kita berada di S, pandangan mata kita menghala ke sini kan, menghala ke U, ke bawah ni. Jadi sudut ni ialah di sini. Okey, P, S, U. Okey, itu ialah sudut tunduk. Faham tak? Apa-apa nak tahu sudut tunduk dan sudut dongak, kita kena tengok dulu dia punya aras mengufuk dia dekat mana. Okey, kita dari mana. Okey. Right. Lepas tu kita tengok soalan sebelah. Ini dia. Ni. 23 Ini ialah kita nak carikan M dalam sebutan N dan P. Okey, 5M tolak 3 per 4M tambah N sama dengan 2P. Jadi macam mana nak buat? Okey, kita tinggalkan M je nanti. Last ni jawapannya M sama dengan apa-apa. Okey, jadi kita tunjukkan. Okay. Dia nampak tak yang cikgu share tu?
Alright, ini adalah soalan 5M. Okay. 5M tolak 3 per 4M tambah N. Okay, sama dengan 2P. Kau nampak? Cuba tulis lah, cuba tulis. Alright. 5M tolak 3 per 4M tambah N sama dengan 2P. Jadi macam mana kita nak buat ni? Okey, 5M tolak 3 sama dengan 2P. Yang kat bawah ni, yang 4M tambah N ni kita pindahkan ke atas. Jadi darab. Betul tak? Okey, Fakihah pandai. Okey, bawa ke sebelah kita darab. Jadi dia akan tinggal dekat sini 4M tambah N. Okey, lepas tu selesaikanlah. Darabkan yang masukkan dalam kurungan ni. Okey, akan dapat jawapan dia M sama dengan 2NP tambah 3 per 5 tolak 8P. Boleh tak? Okey, macam ni kan. Kita darab lah. 2P dengan 4M ni. Jadi 2P darab 2 darab 4, 8. Okey, PM tambah 2PN. Okey, sebelah ni sama lah lagi. 5M tolak 3. Okey, lepas tu kita pindahkan yang ada sebutan M. Ini ada 8M, 8PM dan 5M kan. Jadi 5M tolak 8PM. Okey, sama dengan 2PN. Ini tambah ke tolak 3 ni? Tambah kan? 3. Okey, lepas tu keluarkan sebutan M. M 5 tolak 8P. Sama dengan 2 PN tambah 3. Okey, lepas tu yang dalam kurungan ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, so jadi akhirnya akan tinggal M sama dengan 2 PN tambah 3 per dengan 5 tolak 8P. Okey. Alright. Okey. Cikgu share daripada lagi satu device tadi. Alright, lepas tu dah dapat jawapan yang tu. Kita tengok hitung nilai M. Okey, dia dah bagi, tadi kita dah dapat jawapan. M sama dengan 2PN tambah 3 per 5 tolak 8P kan. Lepas tu dia dah bagi nilai N dan nilai P. Kita masukkan nilai N dan nilai P dalam jawapan tadi. Jadi kita akan dapat M berapa? Boleh kira kan? Okay, masukkan nilai P dengan N tadi. Dapat tak jawapan? M sama dengan negatif 15 per 11. Siapa tak faham? Okay, buat. Okay, tak apa. 2 PN tambah 3. P kita masukkan berapa tadi dia bagi. P ialah 2, N ialah 3. Jadi kita darab. Darabkan, tambah dengan 3, bahagi dengan 5, tolak 8. P tu masukkan nilai 2 dekat situ. Okay. Jawapan dia kita akan dapat negatif 15 per 11. Okay, cikgu boleh pergi next punya soalan ke ataupun nak tunjuk lagi dalam kerja? Tak faham tanya ya.
Boleh. Okey. So, tengok pula. Okey, B dah dapat jawapan negatif 15 per 11. Okey, tengok nombor 24. Okey, ni senang je. Nilai kecerunan, positif, negatif ke, okey, tak ada takrif ataupun sifar. Alright. Kalau graf condong ke bawah, kecerunan dia ialah negatif ke positif? Graf condong ke bawah, menurun, kan? Jadi ialah negatif. Okey, macam B pula. Graf dia lurus saja, mengufuk. Itu ialah untuk B, dia apa? Kecerunan dia ialah sifar. Untuk B, kecerunan dia ialah sifar. A tadi negatif, kecerunan negatif. B ialah kecerunan sifar sebab dia tak ada naik, tak ada turun kan. Dia mendatar je kan. Sama je. Okey, kecerunan dia sifar. Okey, untuk C, dia menegak pada paksi Y. Kan? Ya, jadi jawapan untuk C ialah undefined. Betul, tak ada takrif. Ini kita tak tahu kecerunan dia macam mana. Tak ada, memang tak ada nilai. Okey. Sebab dia D. Okey, untuk D, D kecerunan positif ke negatif? Kecerunan positif sebab dia menaik. Okey. So, ini semua faham Dapat Itu senang je. Awak tulis positif, negatif, tak ada takrif dan sifar. Tu saja. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Mudah kan? Soalan nombor 25. Okey, yang ni indeks kan? Senang je. Macam mana nak buat? A kuasa 5 darab A kuasa 4. Ini dia punya asas dia sama A. Dia punya kuasa dia yang berbeza. Kalau darab kita kena tambahkan kuasa. Okey? Okey, yang ni kira A dalam kurungan 5 tambah 4. Sebab ni darab. Darab ialah tambah. Kita tambahkan kuasa. 5 tambah 4 ialah 9. Jadi jawapan untuk A ialah A kuasa 9. B, kita darabkan sahaja negatif 6 dengan 2. Kita darabkan kuasa. Sebab dia ada kurungan. Okey. Jadi A negatif 12. A kuasa negatif 12. Untuk C, kalau bahagi kita kena tolakkan dia punya kuasa. A kuasa negatif 4 tolak kuasa negatif 10. Okey, kita dapat A kuasa 6. Betul? Untuk D pula, ini ialah bahagi. A kuasa 6 bahagi A kuasa negatif 2. Maksudnya 6 tolak negatif 2. Tolak dengan negatif kita positifkan. 6 tambah 2 lah. Jadi A kuasa 8. Okey, betul Farah Maisarah. Right. Okey, lepas tu kita tengok sebelah pula. Soalan nombor 26A. Ini bahagian C. Okey, ni ada satu garis nombor. Okey, dia suruh cari nilai X dan nilai Y. Macam mana nak cari? Okey, pada garis nombor kita tengok nilai yang hujung sekali, dua hujung ni. Negatif 56 dan negatif 11. Ini tolak dulu. Akan dapat berapa? Akan dapat negatif 45. Negatif 56 tolak negatif 11. Akan dapat negatif 45. Negatif 45 tu kita bahagikan dengan ada berapa garisan? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagi dengan 5. Bukan bahagi dengan 6 tau. Kita bahagi dengan 5 sebab dari negatif 56 ke X ni 1. X ke negatif 8, 1. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bahagi dengan 5 kita akan dapat negatif 9. Jadi maksudnya beza setiap ni ialah negatif 9. Okey. Macam nak cari X? Negatif 56 tolak ke tambah?
tambah 9. Okey, sebab tolak negatif 9 kan. Jadi tambah 9 lah. Dapat negatif 47 untuk nilai X. Okey, untuk nilai Y pula. Okey, nilai Y kita kena tambah. Kan? Sebab nombor dia macam besar ke kiri ni kan. Walaupun nilai dia negatif. Okey, jadi ni negatif 20 untuk nilai Y. Misalnya dapat negatif 11 tolak 9. Dapat negatif 20 untuk nilai Y. Faham tak? Siapa ada masalah dekat soalan ni? Tak ada ya? Okey, Alhamdulillah. Okey. Dapat soalan nombor 26. Tengok nombor 26B. Dalam rajah 3.2, JLN dan KLM ialah garis lurus. Okey. So macam mana nak kirakan sudut JKL, JLK. Okey, dia dah bagi dah sudut dekat J 40 darjah. Sudut dekat K 80 darjah. Okey, sudut dekat L ni berapa? Satu segitiga ada 180 darjah kan jumlah sudut dia. Jadi 180 darjah kita tolakkan sudut dekat K, tolakkan sudut dekat J. Akan dapat sudut dekat L. Okey, jadi sudut dekat L ialah 58 darjah. Alright, betul. Betul. Dapat sudut 58 darjah. Jadi sudut bertentangan, kalau dekat sudut L ni, sebab dia ada dua garis yang bersilang. Maksudnya sudut dekat JLK dan sudut MLN ialah sudutnya sama. Ini 58 darjah. Okey. Lepas tu dia bagi tahu dekat sini. Okay, LN sama dengan LM. Maksudnya ini ialah segitiga sama kaki. Sudut P dekat sini sama dengan sudut dekat sini. Okay, sudut N dengan sudut P ni ialah sama. Jadi kalau kat sini 58, 180 jumlah sudut dalam segitiga tolak dengan 58. Dapat baki dia berapa? Bahagi dengan 2. Sebab sudut LNN dan sudut LNN ialah sama. Okay, dia dah bagi 2, awak akan dapat jawapan dia ialah 61. Ini nombor 1. Seratus 80 tolak yes, dapat 61. Okay, 180 tolak 58 sudut yang kat sini tadi bagi 2. Akan dapat 61 darjah sudut P. Okay, sudut ni sama besar dengan sudut LNM. Okay, sudut sini pun sama 61 darjah. Okay, boleh ya? Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan 2 ni. PPU ialah garis lurus. Okay, dia dah bagi TP sama dengan PQ. TP, okay, sama dengan PQ. Maksudnya ini ialah segitiga sama kaki. Sudut PPQ sama dengan sudut PQP. Sini pun 75 darjah juga. Betul tak? Jadi macam nak cari X. Kena ingat jumlah sudut dalam satu segitiga, jumlah sudut yang tambah sini, sini dengan sini ialah 180. Tolak 75, tolak 75. Tinggallah X berapa? Yes, betul Farah Maisarah. X ialah 30 darjah. Okay, siapa yang tak faham? Ada masalah? Semua okey? Okay, kalau tak ada apa-apa, okay, kita tengok pula nilai Y. Macam mana nak cari nilai Y? Okay, Y kat sini. Ini sudut ni berapa ni? Ni segi 4 kan? Bentuk ni bentuk segi 4 sebab dia ada 4 sisi. Kalau segi 4 jumlah sudut dia ialah 360 darjah. Maksudnya tambah semua sudut dekat sini ialah 360 darjah. Okay, tolak. Mula-mula tolak dulu yang kat sini ni. Macam mana nak cari sudut QTS? Nak cari sudut QTS 180 tolak 85 tolak nilai X. Dapatlah nilai QTS berapa? QTS dapat berapa? Yes, 105 jawapan untuk Y.
Okay, kita dah dapat tadi QT. Sudut tadi 65 kan. 110 apa 95, 65. Okay. Jadi dapat nilai Y tadi ialah 105. Okay. Tolakkan semua je. 360 tolak semua sudut ni dapat Y berapa. Okay. Okay, tengok yang ni pula. Okay. Mangga dan rambutan. Okey, dia suruh buat dua persamaan linear. Okey. Sekarang ni ada 4 kilo mangga dan 3 kilo rambutan. Dua-dua tu jumlah dia ialah 42. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat sebutan dulu? Okey. Kita andaikan mangga ialah X, rambutan ialah Y. Okey, harga bagi 2 kilo mangga lebih harga bagi 1 kilo rambutan sebanyak RM11. Jadi persamaan pertama macam mana nak buat? 4 kilo mangga tambah 4 kilo rambutan sama dengan 42. Macam mana nak buat persamaan tu? Andaikan mangga ialah X, rambutan ialah Y. Cari persamaan pertama. Persamaan pertama ialah 4X tambah 3Y sama dengan 42. Macam mana awak dapat X tambah Y sama dengan 42? Okey. Kita buat je terus 4X tambah 3Y sama dengan 42. Okey. Itu ialah persamaan pertama. Persamaan yang kedua, dia cakap 2 kilo mangga, okey, lebih dari 1 kilo rambutan sebanyak RM11. Jadi, maksud dia, harga 1 kilo rambutan tambah RM11. Barulah sama harga dengan 2 kilo mangga. Faham tak? Jadi macam mana kita nak buat persamaan yang kedua ni? 2 kilo mangga. Mangga tadi apa? X kan? Jadi 2X. Okey? 2X sama dengan, okey, rambutan tadi apa? 1 kilo rambutan ialah Y kan? Rambutan ialah Y. Y tambah 11. Jadi 2X tambah Y. 2X sama dengan Y tambah 11. Sorry. Okey, 2X sama dengan Y tambah 11. Okey, itu persamaan yang kedua. Okey, siapa tak dapat dua-dua persamaan ni? Siapa yang tak dapat dua-dua persamaan ni? Faham tak pengajar? Okey, persamaan pertama 4X tambah 3Y sama dengan 42. Persamaan kedua 2X sama dengan Y tambah 11. Okey? Right. Bila kita dapat persamaan, kita boleh kira. Jadi soalan yang kedua, hitung nilai bagi X dan Y. Ingat kira nilai X dan Y. Kita buatlah persamaan serentak. Okey? Selesaikan dengan cara persamaan serentak. Masukkan nilai Y ke dalam persamaan yang pertama. Okey? Persamaan pertama tadi 4X tambah 3Y sama dengan 42. Jadi Y dekat 3Y tu, Y tu kita masukkan 2X tolak 11. Okey? Boleh tak? Okey. Kita tunjuk persamaan pertama. Ini nampak Ni 4X tambah 3Y sama dengan 42. Ini persamaan yang pertama. Di persamaan yang kedua, 2X sama dengan Y tambah 11. Tengok dekat ada satu lagi yang cikgu share ya. Jadi kita tukarkan, tinggalkan Y kat sini. Y sama dengan 2X tolak 11. Jadi nilai yang kat persamaan ni tadi, Y sama dengan 2X tambah 11 ni. Okay. Kita masukkan dalam persamaan yang pertama. Macam ni. Okay. 4X tambah
3 dalam kurungan 2x tolak 11. Masukkan nilai y ni. Ini nilai y sama dengan 4 per 2. Okey, kat sini awak dah boleh selesaikan lah. Okey, kembangkan yang dalam kurungan tu awak darab. Okey. Cuba buat dulu tengok. Ini tak? Ni kita akan dapat nilai x dulu. Ending dia x sama dengan 7,5 ataupun 15 per 2. Okey. Ada masalah tak? Siapa yang tak dapat 7,5 tu? Ya, x sama dengan 7,5 ataupun 15 per 2. Awak boleh buat jawapan dengan dua bentuk lah. Dalam bentuk perpuluhan ataupun bentuk pecahan. Okay. Bila dah dapat nilai x sama dengan 7,5, awak gantikan nilai x tu dalam persamaan y sama dengan 2x tolak 11. Okey, persamaan yang kita dapat tadi. Okey. Masukkan balik nilai x dalam tu. Kita akan dapat y sama dengan, siapa dapat nilai y? Cuba kira. Yes, y sama dengan 4. Betul-betul. Okay. Jadi x sama dengan 7,5, y sama dengan 4. Boleh Ada sesiapa yang ada masalah? Tak faham? Sorry ya cikgu nak share cara jalan kerja tu susah sikit laptop cikgu ada problem Okay. Apa dia para masyarakat kalau saya tak ada? Tak ada apa tu? Okay. Okay, tak ada masalah. Alright. Okay, kita tengok soalan yang ni pula. Okay, inilah ketak samaan linear serentak. Okay. Ketak samaan linear serentak. Mula-mula kita kena selesaikan yang belah kiri dulu. 2x tolak 7 per 3 lebih kecil atau sama dengan 5. Okey. Sekejap ya. Okey. Tengok nombor 27A ni. Okay, 2x tolak 7 per 3 lebih kecil atau sama dengan 5. Okey. Yang ni tak clear. Okay. Lepas tu kita kena buat macam mana tu? Carikan nilai x tu sama dengan apa? Ni, pindahkan 3 yang bawah tu 2x tolak 7 per 3 tu. Itu tu pindahkan ke atas, darabkan dengan 5. Okay, jadi kita akan dapat 15. Okay, 2x tolak 7 sama dengan ini lebih kecil sama dengan 15. Lepas tu carikan nilai 2x ni sama dengan 7 ni pindah ke belah kanan jadi tambah x sama dengan 11. Bukan sama dengan kecil atau sama dengan 11. Lepas tu kita tengok yang 5 tolak x per 4
lebih kecil dari 1. Okey. Okey, 5 tolak X sama dengan 4. Macam mana dapat 4 ni? Oh, macam mana nak bezakan simbol? Alright. Macam ni Kalau simbol tu macam ni, ini tandanya lebih kecil. Okey. Yang ini lebih besar. Macam mana awak nak tahu? Awak tambahkan satu garis dekat tepi sini. Huruf K kan? K untuk kecil. Kalau yang ni, awak tambahkan satu garis kat sini. Ni jadi huruf B kan? B-nya maksudnya besar. Maksudnya kalau sini X lebih kecil daripada Y. Macam tu. Tu cara yang senang nak awak nak faham lah. Nak bezakan tanda. Boleh tak? Okay, bila ada tanda macam ni, kan? Ni kecil. Dan macam ni, maksudnya kecil atau sama dengan. Maksudnya kalau katakan K nilai dia kecil dari 3. Maksudnya dia tak termasuk nilai 3. Jadi nilai dia ialah 2 ataupun 1. Kalau dia kata K lebih kecil atau sama dengan 3, maksudnya dia termasuk dengan nombor 3 tu sekali. 3, 2 dan 1. Macam tu, faham tak? Boleh ya? Okey. Jadi, sekarang ni, tadi kita dah dapat nilai X lebih besar dari 1. Okey, yang ni persamaan ni kita dah selesaikan. Okey, 5 tolak X per 4 lebih kecil dari 1. 5 tolak X sama dengan 4. Macam ni dapat 4. 4 ni pindahkan ke atas, darab. Okey. Lepas tu 5 tolak 4 ni pindahkan ke belah kiri. Tinggal X. Okey. Kenapa tanda ni berubah? Dia pusing macam ni. Sebab tadi kat sini negatif X ni, tanda dia ada negatif. Bila kita tukarkan kepada positif, dia akan terbalikkan tanda. Okey? Kalau negatif ke positif, positif ke negatif, dia akan terbalik tanda. Kalau nilai dia sama, positif sini, positif sebelah kanan, okey, tak payah tukar tanda, dia tak payah terbalikkan. Okey? Right. Jadi dah dapat dah. Jawapan tadi, X lebih kecil atau sama dengan 11 dan X lebih besar dari 1. Jadi macam mana kita nak buat jawapan dia? Kita mula tulis dulu. Okay. Tulis X dekat tengah-tengah macam biasa. Mana dia? Okay ni kita dah buat X. Okay. Maksud dia, kita tengok tadi jawapan, dia kata X tu lebih besar daripada 1 kan? Kita buatlah tanda dulu. X tu lebih besar dari 1. Ni macam ni. X lebih besar dari 1. 1 lebih kecil daripada X. Senang nak kira lah. Lepas tu, X ni lebih kecil atau sama dengan 11. Susun ikut macam mana jawapan kita dapat tadi. Kita gabungkan persamaan tu. Boleh tak? Jawapan dia ni je. 1 lebih kecil daripada X atau lebih kecil dan sama besar 11. Okay. Nak ulang tak? Okey je. Okey. Alhamdulillah. Okay, so awak dah faham macam mana nak bezakan tanda. Bendanya persamaan sama je lah. Awak pindah kiri kanan, pindah je kiri macam biasa. Tanda tu make sure awak jangan silap. Okay. Okay. Jadi 27A tadi dah dapat dah. Tengok 27B. Okay, 27B ni kita tinggal dulu. Sebab cikgu tak dapat cari jawapan dia. Dalam buku pun tak ada. Kita tengok soalan yang lain yang ni. Soalan 27C. Yang ni kita kena lukis guna pembaris dan sangka lukis. Ini nak tunjuk pun payah.
Tengok soalan yang lain. Ni awak kena guna tangka lukis lah dengan pembaris. Macam mana nak lukis? Dia suruh mula-mula jangka lukis tu awak kena ukur dekat pembaris dulu berapa sentimeter. Okay. Untuk ukur dulu 5 sentimeter, lepas tu awak kena tandakan. Saya nak tunjuk pun payah ni, macam mana ni. Kita tengok soalan yang kita boleh bincang Sorry, laptop cikgu ada problem sikit. Jadi slow. Okay, nombor 28. Tentukan peringkat simetri putaran bagi setiap objek yang berikut. Okay, putaran, pantulan dan sebagainya. Okay, ni simetri putaran. Dekat mana dia punya peringkat dia. Macam nak tunjuk. Ini pun nak buat lukis graf. Maaf ya, cikgu kena bincang soalan yang tak payah nak tunjuk dia punya ni sendiri sebab susah sikit laptop cikgu. Graf apa semua. Yang ni minta nanti bincang dengan Cikgu Naim untuk next class Soalan nombor 27 tadi. Lepas tu soalan yang kena lukis tu. Yang kena jalan kira ni cikgu boleh tunjukkan juga. Okey tak? Sorry sangat-sangat. Okay. Soalan yang boleh last. Satu lagi soalannya sebelum kita habis kelas. Okay, yang ni soalan C. Perjalanan bagi 4 buah kereta. Okay, yang ni macam cikgu cakap, soalan yang pertama mula-mula kita bincang tadi, hitungkan laju dalam kilometer per jam. Untuk cari laju, rumus dia ialah jarak bahagi masa. Okey, jadi macam mana nak kira laju bagi kereta T? Jarak dia 80 km bahagi dengan masa. Okey, 80 bahagi 2 per 3. 2 per 3 ni sama dengan berapa? Apa ni nak samakan dengan berapa minit? Tak payahlah sebab dia dalam jam. Jadi kita bahagi je macam biasa. 80 bahagi 2 per 3. Okey. 40 minit. Tak payah tukar dalam minit. Sebab dia nak unit dia, jawapan dia dalam kilometer per jam. Okey. Yang ni unit dah dalam jam dah, 2 per 3 ni. 80 terus bahagi dengan 2 per 3. Awak akan dapat jawapan dia 120 km per jam. Okey. Untuk P 120 km per jam. Q 156 km bahagi 1/1/2 jam. 1/1/2 jam sama dengan 3/2 jam kan? 156 bahagi dengan 3/2 jam. Dapat 104 km per jam. Untuk R pula 279 km bahagi 2/1/4. 2/1/4 ni sama dengan berapa? 9/4. Okey.
Bahagikan macam biasa. 239 bahagi 9/4. Dapat 124 km per jam. Okey, S pula. Berapa? 306 bahagi 3 dapat 102. Okey. 102 km per jam. Okey, dah selesai dia punya jadual dia. Tengok soalan 1. Hitung laju. Okey, ni dah. Had laju ialah 110 km per jam. Tentukan kereta-kereta yang lebih had laju. Okey, antara semua tadi kereta mana yang lebih had laju? Lebih daripada 110 km per jam. Kereta mana yang lebih daripada had laju yang ditetapkan? Ada tak? Lebih daripada 110. Tulislah jawapan dia nanti. Okey, nombor 2. Okey, had laju kereta mana yang melebihi had laju tu? P dan R. Okey. Seterusnya, skirting kad dikeluarkan secara rawak daripada beg. Eksperimen diulang sebanyak 600 kali dengan mengembalikan kad itu ke dalam beg. Hitung bilangan kali bagi mendapatkan satu kad E. Okey, ni awak kena buat kebarangkalian lah, kena buat yang susunkan huruf tu. Tunjuk sekejap ya. Okey, macam mana nak buat ni? Berapa kali boleh dapat kad E? Tak sure. Itu jalan kerja dia panjang sikit Cikgu tulis soalan lain dulu. Sekejap. Barangkalian kena ada satu kelas untuk asas barangkalian je dulu. Sebab dia, awak kena belajar daripada asas dia. Nanti sekarang sekejap ya. Okey. Ni okey, kita tengok soalan last yang ni ABCD ialah satu sisi 4 dipantulkan pada garis MN. Okey, ini ialah garisan pantulan dia. Okey, dia suruh lukis image bagi ABCD. Kat mana image pantulan dia? Okey, pantulan ni awak andaikan awak ada satu cermin dekat sini. Dekat MN ni ada cermin. Bila awak letak, awak akan nampak satu image dekat sisi sebelah dia, dekat belah sini. Okey, jadi image dia awak kena lukis lah. Macam mana nak lukis dia punya image dia? Jarak mesti sama daripada katakan A ni, titik A ni ke garis pantulan ni. Okey, dengan jarak daripada garis pantulan ni ke image. Jarak dia mesti sama. Pada sini awak kena letakkan dia punya image somewhere around here lah. Kat sini Lepas tu jarak titik D pula. Awak nak, kalau tak faham nak bayangkan macam mana, awak kena kira lah ni berapa garisan, berapa unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, kalau ke bawah ni pun kena 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik D akan berada dekat kawasan ini. Okay. Lepas tu sama juga dengan titik C. Awak kira ni berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni ke bawah ni pun 8 unit juga. Okay, so dia dekat area sini. Okay. Sama juga dengan titik D. Make sure dia sama unit dia. Jadi awak akan dapat dia punya titik dia dekat sini. So awak boleh dapat image yang barulah. Dia cuma kena kira berapa unit. Faham tak? Okay. Sebab pantulan ni dia image dengan objek sama saiz dan sama dia punya kedudukan dia pada paksi pantulan. Okey. Kirakan berapa unit je sampai kat sini. Masuk kira lah ke bawah. Dia kena ke bawah, bukannya mengufuk lagi. Dia mesti pada paksi Y daripada dia menegak macam ni. Dia turun ke bawah. Okey. Awak kena tandakanlah, lukiskan dia punya image dia. Okay. Yang ni putaran. Putaran arah lawan jam macam mana? Ke kiri kan? Okay. Putaran arah lawan jam. Okay, macam mana nak lukiskan, macam mana nak tahu dia punya pusat dan sudut putaran dia? Nak. Cik lari-lari je dia punya soalan ni. Tahu betul tak sikit. Okay. Jadi soalan untuk yang ni, cikgu nak awak cuba buat dulu. Okay, dengan yang tadi tu. Soalan 27, 29. Lepas tu tadi soalan mana tadi yang kita tak buat tadi tu. Yang cikgu dah buat sampai soalan nombor yang last ni lah. Kita cuba buat dulu. Nanti next class boleh bincang balik. Ya? Boleh tak? So awak nak saya tambah masa? Okey, dah mengantuk dah. Okay, tak apalah, dah sampai pukul 10 dah. Okay, soalan yang tadi tu yang kita tak bincang tu, awak cuba buat dulu. So nanti next class boleh bincang balik ya. Soalan yang selebihnya yang kita dah bincang tu semua okey ya, tak ada masalah ya. Okey, so habis kelas kat sini. Terima kasih. Dan minta maaf ada kekurangan yang cikgu ajar hari ni. Ada masalah sikit, masalah teknikal. Minta maaf sangat-sangat. Okay,